Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya sekali lagi, moderator anda untuk Ngopi Kejaya kali ini bersempena dengan Karnival Kejaya dan TVET Negeri Perak. Anda bersama saya Hafiz Roslan untuk sesi yang kedua pada jam 12.30 hari ini. Jika tadi kita telah membawakan kepada anda sebuah syarikat dari bidang teknologi iaitu Mari, kali ini pula kita membawa satu lagi syarikat yang akan terlibat sama dalam Karnival Kejaya yang akan berlangsung minggu hadapan, iaitu sebuah syarikat telekomunikasi yang semakin digeruni di dalam negara ini. Sebuah syarikat yang telah mempunyai jutaan pengguna dalam negara. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi dan tanpa perlu melengahkan masa kita, saya menjemput wakil daripada syarikat One XOX Sdn Bhd, iaitu Tuan Azizul, dan juga sebagai Assistant Manager di Departmen Jualan dan Pemasaran. Jadi saya persilakan Tuan Azizul untuk memperkenalkan diri dan seterusnya memberikan sedikit penerangan tentang apa sebenarnya yang dilakukan oleh syarikat One XOX ini. Silakan Tuan. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Cik Hafiz dan juga para pendengar yang sedang menyaksikan live ni. Pertama sekali bagi pihak One XOX saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pasak dan juga Facebook Talent Perak di atas peluang dan juga ruang yang diberikan kepada One XOX untuk mempromosikan jawatan kosong kami. So seperti mana Cik Hafiz maklumkan tadi, One XOX sebenarnya kita ni merupakan One XOX Sdn Bhd ni merupakan anak syarikat kepada XOX Berhad. Sebab saya rasa XOX Berhad ni dekat Perak sekarang ni orang dah kenal sangat dah. Sebab apa? Sebab XOX Perak telah pun merupakan pemilik kepada Perak FC sejak tahun 2022 lagi. Cuma apa yang orang mungkin tak tahu lagi, sebenarnya XOX ni core business dia adalah telekomunikasi. Bila kita cakap pasal telekomunikasi ni, kita senang cakap, orang pasar, orang kampung senang dengar, orang yang senang faham, kita jual SIM card. Cuma apa yang membezakan SIM card kita dengan SIM card lain, dengan telco-telco lain adalah keunikan yang kita tawarkan. Dan untuk itu XOX ada mempunyai sebuah anak syarikat iaitu One XOX Sdn Bhd yang menjalankan operasi sepenuhnya berkenaan dengan SIM card, jualan SIM card ni lah. Dan kita merupakan anak syarikat kepada XOX Berhad sejak tahun 2014. Sekarang ni One XOX mempunyai 2.5 juta pengguna aktif. Selain kita juga mempunyai 16,000 rangkaian pengedar di seluruh negara. 16,000 pengedar aktif. Benda ni tak ada kat telco lain ni. Bila sampai 16,000 ni, dekat One XOX saja kita ada. Dan sedikit kalau saya boleh tambah, kita juga sejak tahun 2014-2013 telah melahirkan sekurang-kurangnya 20 orang jutawan. Dengan platform pelan perniagaan yang kita jalankan dekat One XOX ni lah. Itulah sedikit berkenaan dengan One XOX. Okey, jadi kita dapat lihat di situ ya bagaimana peranan yang dimainkan dalam untuk syarikat One XOX ni bukan saja dari segi keuntungan, malah untuk orang ramai di luar. Betul. Kita membina rangkaian dan pendapatan untuk masyarakat dekat luar sana tanpa mengira bangsa, umur dan juga latar belakang. Ya, itu yang sebaiknya lah dijalankan oleh syarikat-syarikat korporat seperti ini. Baik, jadi kita dah tahu One XOX ini adalah sebuah anak syarikat kepada XOX Berhad, syarikat yang begitu solid kita dapat lihat. Jadi kita tahu bila syarikat ni dah strong, kuat macam itu, firm, jadi mesti mereka pernah menjalankan beberapa bentuk kerjasama dengan mungkin syarikat ataupun entiti lain. Jadi kalau ada, boleh Tuan tolong kongsikan sedikit bentuk kerjasama yang pernah dilakukan. Sebenarnya banyak, sangat-sangat banyak sebenarnya. Cuma antara yang kita rasa macam bold berbanding dengan kerjasama yang lain. Yang pertama sekali, sebenarnya kita melibatkan diri dengan penajaan dalam motorsport. Kita merupakan penaja utama untuk TKKR Motorsport. So TKKR Motorsport ni bertanding di Malaysia Cup Prix sejak tahun 2000, Malaysia Cup Prix Malaysia, dan juga ARRC, Asia Road Racing Championship. Kita dah champion dah beberapa tahun. Malaysia Cup Prix pun sama, last year kita dapat tim terbaik keseluruhan melalui TKKR. Dan kemudian pada tahun lepas kita telah mengambil satu langkah yang sangat drastik apabila kita mengambil alih pengurusan Perak FC. So saya rasa orang Perak confirm tahulah pasal benda ni. Dan selain daripada tu, yang terbaru,
kami telah mengadakan perjanjian ataupun telah mengikat perjanjian dengan Kementerian Pengajian Tinggi yang mana kita membekalkan satu program keusahawanan untuk para mahasiswa di seluruh negara. Okay, yang mana kita mengadakan satu program ni, kita panggil program keusahawanan mahasiswa, yang kita menawarkan SIM card dan juga menawarkan program untuk para pelajar, para mahasiswa menjadi pengedar OneSOX dengan modal serendah RM40 sahaja. Kita tawarkan di seluruh universiti, IPTA, IPTS, Politeknik, College Community di seluruh negara. Dan untuk makluman Cik Hafiz dan juga orang Perak, antara beberapa universiti yang kita dah pegang lah, sebenarnya kita dah mulakan perbincangan awal, antaranya UPSI, antara salah satu universiti terbesar dekat Negeri Perak di Tanjung Malim, kemudian UTP, okay, dan ada lagi lah beberapa universiti dan juga politeknik yang kita sedang sedang dalam proses untuk memulakan projek mahasiswa di dalam universiti dalam kampus itu. Itu antara yang terbaru lah yang ada sekarang ni. Jadi itulah perkembangan terbaru yang kita dapat tahu daripada sesi borak santai ni. Dan saya juga difahamkan telah mendapat pengiktirafan daripada CJ Pematuhan Syariah, kalau tak silap saya. Betul. Bermula tahun 2016, OneSOX merupakan satu-satunya syarikat telekomunikasi yang mempunyai insiden kepatuhan syariah. Okay. Antara panel dia, saya rasa semua orang tahu, Dr. Zahrudin Abdul Rahman. Okay, salah seorang panel syariah yang sangat terkemuka kat Malaysia ni. Tapi apa yang saya nak tekankan berkenaan dengan pematuhan syariah ni dekat sini, orang akan tanya kenapa telco ada patuh syariah? Ya, betul. Kan, so okay, so, kita kena faham satu benda dalam dunia telefon ni, dia ada satu isu yang seperti bila kita membuat sebarang periklanan tu tak jelas, maklumat yang disampaikan tak jelas. So dengan adanya kepatuhan syariah ni memastikan apa yang keluar daripada OneSOX ni, apa yang kita pasarkan, apa yang kita maklumkan, semuanya perlu jelas. So tak ada cerita-cerita macam TNC pelik-pelik, lepas tu ada hidden charges ke apa, yang benda tu kita langsung tak praktikkan. Dan selain daripada tu juga, pematuhan syariah ni adalah daripada segi pelan pemasaran. Pelan pemasaran ni bermaksud apa yang kami tawarkan kepada dealer-dealer, yang dealer kata dealer tu buat activation, buat jualan beli. So apa yang kami berikan, apa yang kami bayar ni mestilah ada akad dia. So semuanya mengikut kepatuhan syariah daripada segi muamalat dan sebagainya lah. Ya, betul. Dan Senangnya untuk memastikan apa yang kami tawarkan sama ada kepada para pengedar ataupun kepada para user, semuanya didapat dengan jelas dan benda tu semua ada akad dia. Ya, Itu betul. yang penting. Ya, betul, dan itu adalah salah satu asas dalam muamalat sendiri, iaitu unsur garar dan maisir itu Betul. perlu untuk jelas supaya perniagaan itu patuh syariah. Ya, baik. Jadi saya rasa setakat ini untuk pengenalan tentang syarikat OneSOX ni, saya rasa penonton-penonton kita di Facebook Live semua sudah jelas, dah dapat gambaran sedikit. Jadi saya nak bawa borak santai ni kita ke bersempena dengan Carnival Kerjaya yang akan datang. Okey, baik. Jadi OneSOX, adakah ini penyertaan kali pertama untuk Carnival Kerjaya Perak Sejahtera ataupun sudah pernah terlibat sebelumnya? Right. Sebenarnya kita pernah pertama kali kita terlibat dengan Carnival Kerjaya untuk sesi ni, sebenarnya ini kali pertama. Okay. Tetapi bila melibatkan sebelum ni, dia biasanya sekali dengan program Carnival Anak Muda kan. Ya, betul. Okay. Macam Carnival Anak Muda tahun lepas memang kita terlibat secara penuh. Okay. Kita antara peserta terbesar lah dalam KAMU tu untuk tahun 2022, dan kali ni kami juga bertindak selaku, saya rasa kalau tak silap, kita antara rakan peraja jugalah. Okay, rakan strategik untuk program KAMU kali ni. Dan untuk Carnival Kerjaya TVET kali ni, ini kali pertama kita join. Ini kali pertama. Ini kali pertama. Okay, tahun lepas pun ada offer, cuma kita rasa macam masa tu kita lebih fokus sebab itu first year kita dekat Perak. So tahun ni kita rasa orang Perak best. So kali ni kita decide untuk masuk dalam Carnival Kerjaya ni lah. Ya, sebab bila kita tengok SOX ada dalam senarai syarikat untuk Carnival Kerjaya tu, kita pun macam SOX ada kali ni. Penduduk negeri Perak pun teruja sebab nak tahu SOX ni apa jawatan-jawatan yang ditawarkan tu. Jadi untuk soalan seterusnya ni, kita nak tahulah apakah jenis-jenis ataupun tawaran-tawaran kerja yang ditawarkan oleh SOX untuk Carnival Kerjaya kali ni. Okay, so berdasarkan apa yang saya beritahu tadi, kita ada 2.5 juta pengguna, kita ada 16,000 dealer. Jadi
bila berlakunya, mana-mana syarikat pun bila berlakunya penambahan user, berlakunya pertambahan para pengedar, maksudnya kita juga memerlukan penambahan kaki tangan. Okay, kita perlukan sokongan support yang lebih tinggi berbanding dengan apa yang ada sebelum ni lah. Jadi untuk kali ni, since kita pun dah terlibat dengan Perak, kita pun dah biasa dengan Perak. Okay, saya sendirilah sebelum terlibat dengan Perak FC, pergi Ipoh tu rasanya 2-3 kali dia semua hidup. Tapi lepas terlibat dengan Perak FC, rasa kita dah hafal dah jalan dekat Ipoh ni. Okay. So dekat sini saya nampak dekat sini, so since kita dah ada branding dekat Ipoh, dekat Perak. So saya rasa tak salah untuk kami menawarkan jawatan-jawatan kosong dekat SQ ni, kita tawarkan kepada orang Perak pula lah. Okay. So apa yang pertama sekali yang kami tawarkan adalah kita ada 4 kekosongan sebenarnya. Bukan 4 kosongan, ada 4 jawatan. Okay. Yang pertama sekali adalah customer service. Okay. Customer service ni, kalau boleh saya rungkaikan tu, Ustaz? Boleh terus. Boleh. Okay. Customer service One SOX ni, kita tak bercakap pasal customer service yang jawab call center ni, bukan tau. Okay. Customer service kita special sikit. Sebab customer service dekat One SOX ni, kita cuma offer untuk jaga dealer je. Macam saya beritahu, kita ada 16,000 dealer. So kita ada customer service sekarang ni ada lebih kurang dalam 7 ke 8 orang yang nak handle dealer-dealer ni semua. So kita rasa macam tak cukup. So sekarang ni kita decide untuk tambah lagi 2 orang, okay, untuk jawatan ni lah. So dekat sini customer service ni dia punya job scope dia sangat-sangat mudah. Okay, just follow je apa yang dah ada, tak perlu pengalaman pun. Kita akan assist daripada zero, kita akan jadikan dia hero. Okay, so dekat sini kerja dia sangat mudah, dia bukannya call center yang jawab call daripada user dan sebagainya, dia cuma duduk dekat depan laptop dia, kita akan assist melalui email, call dan sebagainya lah. Cuma dia tertakluk kepada dealer sahaja. Okay. So dealer ni lebih kurang ada 16,000 ni. So dia kerja dekat sini agak menyeronokkan lah. Itu yang pertama lah. Okay. Customer service untuk dealer One SOX. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, enforcement assistant. Yeah. So enforcement assistant ni adalah macam saya cakap tadi, 16,000 dealer ni dia kena ada someone yang monitor, kena ada satu tim yang monitor. Sebab bila kita cakap pasal dealer ni, 16,000 dealer ni, kita bercakap pasal 16,000 individu. Okay. So 16,000 individu ni tak semuanya putih. Dia kadang-kadang ada yang kelabu-kelabu sikit, faham? Ada yang hitam-hitam sikit. Okay. So kerja enforcement ni adalah monitor daripada segi sudut perundangan. Okay, daripada segi business ruling, daripada segi perundangan. Sebab telco ni dia ada 3 agensi utama yang monitor kita. Okay. Yang pertama sekali JPDP, iaitu Jabatan Hal Ehwal Peribadi, pula. Apa nama kita? Ya Allah, lupa pula. Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Yang kedua SKMM. Okay. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Dan yang ketiga KPDN KSH. Okay, yang mana KPDN ni dia memastikan harga jual beli yang berlaku dekat One SOX ni harganya mengikut apa yang seperti yang kita declare. So kerja enforcement ni adalah monitor daripada segi benda-benda sudut perundangan macam ni lah. Okay. So sama juga macam customer service tadi, dia tak sebab kita hanya mencari assistant, so kita tak memerlukan requirement yang tinggi, degree ke dan sebagainya. Okay. Kalau ada SPM diploma pun dah cukup cantik dah. Okay, so tapi asalkan kerja kat mana-mana pun kena ikut cara bekerja lah. Itu benda standard lah. Okay. Dan yang ketiga, sales admin assistant. Okay, so sales admin assistant ni bila kita cakap pasal sales, orang akan cakap alah ni kena buat sale lah ni. Okay, kita tahu, saya cakap berdasarkan pengalaman kita, sebab kita pun ramai orang yang datang interview dan sebagainya kan. Okay, so ikut pengalaman kita, sales kita kat sini bukan suruh buat sale, tapi dia lebih kepada kerja-kerja admin, kerja-kerja reporting, documentation dan sebagainya lah. So dia sangat-sangat very straightforward. Dan insyaAllah kalau kata pasal stres pasal kerja ke, rasa macam takut nak bekerja kat tempat orang ke apa, jangan risau. Okay, dekat One SOX ni kita mengamalkan satu konsep family oriented. Kita sangat-sangat mesra dekat sini, tak kisahlah bangsa apa pun, umur berapa pun, kita sangat-sangat very transparent. So tak ada isu macam ada office, politik office ke apa, benda-benda tu kita elakkan, bukan budaya dekat sini lah. So saya boleh jamin keseronokan bekerja dekat One SOX adalah satu pengalaman yang susah untuk didapatkan tempat lain. Okay.
Dan yang keempat, kita juga akan membuka ruang, kita akan buka 1000 kekosongan untuk menjadi dealer One SOX di Carnival kali ini. Okay. So dekat sini nanti, dekat booth tu nanti, untuk jadi dealer kita akan bagi tahulah siap-siap. So harga untuk permulaan untuk menjadi dealer One SOX adalah RM40 saja. RM40. Okay. Tak dibuat dekat telco lain. Okay. RM40 saja boleh dapat full access sebagai dealer One SOX. So kita akan guide, training, latihan, bantuan, semuanya secara percuma kita akan berikan. Termasuklah yang macam customer service dealer tadi, dia akan membantu dealer-dealer ni, tak kisah dealer baru ke, dealer lama ke, dia akan bantu 7 hari seminggu tanpa cuti. Okay. Hari raya pun dia orang kerja. Okay. Tapi itu kelebihan untuk dealer lah. Alright. So dekat sini untuk 1000 orang dealer ni, kita akan buka pada hari 16 dan 17 hari bulan nanti. Kalau yang berminat boleh bawa siap-siap, modal serendah RM40 saja, tak payah fikir pening pasal benda lain lah. Dia kalau kata modal RM40 ni, dia tak ada komitmen bulanan tu. Okay, cuma kita punya fokus macam yang saya beritahu tadi, Cik Hafiz pun beritahu tadi, mana-mana syarikat korporat dia punya tanggungjawab utama dia adalah untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Okay, so salah satunya, ini adalah salah satu inisiatif daripada kita, memandangkan kita nak tambah 1000 ni, maksudnya kita tambah juga staff-staff yang lagi 3 jawatan kekosongan tadi. Okay, cuma jangan keliru dekat sini, yang 3 jawatan tadi, customer service dealer, enforcement assistant dan juga sales admin assistant, dia ni akan bekerja di SQ lah, di pejabat, ibu pejabat kita. Yang mana 1000 dealer ni tadi tak kisah dekat mana-mana pun. Okay. Dan untuk makluman Cik Hafiz dan juga dengan para pendengar kita, dekat Perak sendiri sebenarnya kita ada 4 orang main distributor. Okay. Main distributor ni kalau ikut dealer ni level paling tinggi lah. Okay. So 4 main distributor dan kita ada lebih kurang 10 ke 12 area distributor di Perak saja. Okay, sebab Perak merupakan antara market terbesar One SOX setakat ni. Okay, so disebabkan tu juga kita, dengan adanya sokongan daripada main distributor dan juga area distributor ni, so yang para pendengar kita yang nak berminat nak jadi dealer, jangan risau berkenaan dengan sokongan, bantuan dan sebagainya, yang itu tak perlu risau. Okay, sebabnya saya boleh katakan dengan adanya AD-AD dan juga MD-MD dekat Perak ni, anda takkan loss. Kita akan pastikan anda mengikut garis panduan dan juga mengikut sepatutnya apa yang berlaku sebagai seorang dealer. So yang itu kita jamin, takkan ada rasa macam jadi dealer, rasa tertinggal ke apa, tak ada. Okay, benda tu takkan berlaku dekat One SOX, terutamanya negeri Perak tu sendiri. Okey, baik, penjelasan yang cukup padat untuk para pendengar di luar sana di Facebook Live. Anda tengok sendiri berapa banyak kekosongan jawatan yang disediakan sebagai dealer. Dan juga jawatan-jawatan lain seperti customer service, enforcement dan juga satu lagi jawatan tadi, sales admin assistant. Okey. Jadi berkaitan dengan soalan seterusnya, okey, kita dah tahu tentang jawatan-jawatan yang disediakan dealer dan sebagainya. Jadi selain daripada dealer ni, 3 jawatan yang selain daripada itu, adakah mereka semua akan ditempatkan di HQ? Adakah waktu bekerja untuk setiap jawatan ni adalah sama ataupun berbeza mengikut departmen? Okey, kalau customer service ni, dia kalau ikut secara general, kesemuanya sama, 9 pagi 6 petang, Isnin sampai Jumaat. Mengikut waktu pejabat biasalah. Okey, Isnin Jumaat 9 pagi 6 petang. Okey, tetapi untuk macam customer service dealer ni, dia ada kelebihan, macam saya beritahu tadi, ataupun senang cakap DMT lah, senang cakap dia punya department ni nama DMT, Dealers Management Team. So yang DMT ni, mereka ni akan bekerja juga Sabtu dan Ahad 9 pagi ke 5 petang mengikut giliran. Okay? Tapi jangan risau, kita minta buat OT, bekerja lebih masa tetapi juga akan dibayar. Okay, so bekerja hujung minggu ataupun kalau kata kena public holiday, kena double, triple. So ini masanya untuk ambil, macam orang kata, kita dah ada gaji basic macam ni, tapi disebabkan ada yang gaji double, triple kerja kat hujung minggu ni, saya boleh jamin yang tu dia akan jadi duit belanja lebih lah sebenarnya. Orang kata masyuk lah. Masyuk lah. Tapi tak ada paksaan kat situ, cuma dia akan buat giliran. Okay, selain daripada tu, enforcement dan juga sales admin assistant, dia mengikut waktu kerja biasa 9 pagi ke 6 petang untuk waktu bekerja. Okay, baik.
Jadi kita tahu yang ditempatkan ni, yang akan menjawat jawatan yang diberi ni akan ditempatkan di HQ. Jadi persoalannya sini mungkin ada para pendengar kita yang tertanya-tanya. Mereka ni ada yang datang daripada negeri-negeri yang lain kan. Mungkin datang dari negeri Perak dan negeri yang berdekatan Pulau Pinang dan sebagainya. Adakah mereka disediakan mungkin pengangkutan di sana ataupun asrama penginapan untuk mereka ataupun semuanya sendiri saja? Okey, buat masa ni kita tidak menawarkan apa-apa pengangkutan ataupun hostel ataupun asrama lah. Okey, tetapi di sekeliling pejabat ni ataupun berhampiran dengan pejabat ni, kita sebenarnya bertapak di Tropicana Golf and Country Resort di Tropicana PJ lah. Okay, so dekat area ni pekan keliling ni pekan. So untuk mendapatkan rumah sewa seperti di Kota Damansara, di SS2, Taman Sipak, so sangat-sangat berhampiran dengan kat sini. So nak mendapatkan rumah sangat-sangat mudah dengan harga yang masih terkawal. Okay, so nak dapatkan, sebab kita macam saya beritahu tadi, kita tidak menyediakan apa-apa hostel ataupun tempat tinggal, tapi untuk mendapatkan rumah ataupun bilik di sekitar kawasan ni sangat-sangat mudah. Okay, dan daripada segi pengangkutan juga kita tidak menawarkan apa-apa, cuma akses pengangkutan awam ke sini, andai kata tak ada pengangkutan sendiri, akses pengangkutan awam untuk ke pejabat sangat-sangat mudah. Kita ada MRT yang paling terdekat, cuma jarak dalam 2 km saja, dan bas sentiasa ada daripada MRT nak ke sini tu sangat-sangat mudah. So tak ada masalah, sebab kalau macam saya sendiri pun, ni cerita pengalaman lah, saya sendiri pun rumah di Ampang, kadang-kadang pun naik MRT juga. Okay, rasa first time naik MRT tu, rasa bila dah 2-3 kali naik MRT, rasa naik pengangkutan awam ni kita rasa macam ketagih. Cuma saya nak beritahu lah, pengangkutan awam dekat sini one of the best dekat KL. Sangat-sangat mudah. Okey, baik. Jadi kita tengok kat sini, kita dah tahu jenis kerja apa yang ada. Kemudian kita dah tahu dari segi pengangkutan apa semua di sebalik syarikat SOX tu. Kita dah jelas semua. Yang belum dibagi tahu lagi ni, gajinya berapa? Itu. Mungkin ada benefit lain mungkin SOX ni. Okey, silakan Tuan. Okey. Untuk assistant memandangkan ketiga-tiga jawatan kosong yang kita offer ni bermula dengan assistant. So kita punya rate assistant kita boleh bagi bermula dengan RM2,000. RM2,000. Okay, bergantung kepada dia punya qualification lah. Okay, qualification dan juga daripada punya pengalaman. Minta maaf, RM1,800. Okay, basic. Okay, RM1,800 tu tak ada apalah. Okay, cuma kita akan ada bonus tahunan akan ada. Kemudian overtime pun akan ada. So dia ada kiraan dia lah untuk overtime, untuk bonusnya ada kiraan dia. Dan kenaikan gaji setiap tahun. So yang tu kita offer. Cuma dekat sini kalau boleh yang mana SPM ke ataupun yang mana fresh grad ke, kita masih akan menilai dia punya, kita masih berpegang kepada pengalaman lebih mahal berbanding dengan qualification. Okay, andai kata umur yang datang tu 25 tapi tak ada degree. Okay, tapi dia cuma 25 cuma SPM dia. Tapi pengalaman kerja mungkin dah 5 tahun, 6 tahun dalam bidang yang lebih kurang, dalam bidang yang related. So mungkin dekat situ kita ada consideration untuk meletakkan gaji yang lebih tinggi. Ya. Jadi di situ kita dapat lihat pengalaman tu berharga sebenarnya. Betul. Pengalaman tu mampu membezakan dan mengatasi orang yang ada kelayakan tanpa pengalaman. Baik. Jadi cuma tak silap saya 2,000 lah start. 2,000 start baik. Jadi kita biasa dengar orang kata sampai kerja takat ni je lah kot, tak boleh pergi dah. Jadi untuk XOX ni, untuk tawaran jawatan yang diberi ni, yang ditawarkan ni, ada tak potensi ataupun peluang peningkatan kejayaan ataupun career growth lah? Okey. Saya rasa saya salah satu testimoni lah. Okay. Saya bermula dengan assistant DMP. Okay, pada tahun 2014, sekarang saya assistant manager untuk sales and marketing. Okay, so saya rasa dalam masa 6 ke 7 tahun, daripada assistant ke assistant manager tu satu pencapaian yang saya rasa agak tinggi lah. Sebab saya pun tak ada degree. Saya cuma diploma je. Cuma dia boleh sampai ke tahap tu sebab dekat OneXOX ni kita sentiasa bagi ruang
dan kita sentiasa bagi peluang kepada pekerja-pekerja, kepada staff-staff dekat One SOS ni untuk mengembangkan bakat, untuk tunjukkan setiap potensi yang ada. Kita sentiasa bagi ruang. Kalau kata kita dah bagi, tak nak, kita cuba. Kita akan push. Slowly lah. Kita akan galakkan sebab pada saya bekerja dalam bidang telekomunikasi dan melibatkan 16,000 dealer, satu ruang yang sangat-sangat besar untuk setiap individu tu melihat dunia perniagaan, melihat dunia korporat dengan lebih besar. Dia jangan, bila ini sedikit lah, kalau kata kita bekerja dalam satu-satu bidang, dalam satu-satu department, jangan letakkan diri kita terkongkong kat situ. Sebenarnya benda ni berbalik kepada individu juga. Sebab ada individu yang lebih gemar untuk bekerja, dia kerja je buat cara kerja dia je. So dia tahu hujung bulan dia dapat gaji. Bekerja untuk dia macam tu je, diulang setiap bulan. So ada jenis individu yang suka explore. So tapi daripada pihak syarikat sendiri, kita galakkan pekerja-pekerja kita, members dekat dalam One SOS ni untuk explore. Sebabnya kita punya, macam saya beritahu tadi, ruang dalam telekomunikasi ni sangat-sangat besar. Dia tak tertakluk kepada apa yang dia buat je setiap hari. Benda-benda rutin ni pada saya sampai satu tahap kita akan bosan. So dia kena buat something lah, kena buat something. Dan daripada pihak syarikat macam saya beritahu tadi, kita akan ajar, kita akan beritahu, cuba buat something, cuba buat benda lain, cuba dapatkan projek ni, cuba buat projek ni. So dekat sini yang mana kita develop staff, kita develop members dalam One SOS ni untuk melihat dunia telefon ni sebagai satu dunia yang tak ada sepadan. Itu yang kita akan sentiasa buat, kita sentiasa buat benda. Okey, baik. Jadi kita jelas tengok dekat SOX ni tiada yang mustahil. Betul. Asalkan anda rajin, bijak mencari peluang dan yakin dengan diri anda, insya-Allah anda pasti berjaya. Betul. Berarti kita dah ada contoh yang terbaik Encik Azizul di sini. Jadi kita dapat lihat tuan ni adalah contoh yang terbaik di SOX yang kejayaan tu boleh dapat melalui usaha. Betul. Baik. Jadi kita pun sudah di hujung-hujung minit ketika ini. Kita sudah semakin menghampiri orang kata masa-masa kecederaan lah kalau dalam bola sepak tu, sebab SOX kan sponsor bola sepak Perak. Okey, jadi mungkin boleh sedikit kata-kata akhir lah daripada Tuan Azizul untuk Carnival, bersempena Carnival Kejayaan yang akan datang ni, untuk mungkin tarik orang untuk datang lah. Alright, okay. Sama dengan SOX. So, yang pertama sekali lagi saya nak maklumkan kepada rakan-rakan pendengar yang sedang mendengarkan live ni, One SOX akan berada, kita akan bersama dengan warga Ipoh ataupun warga Perak pada 15 hingga 17 hari bulan di pekarangan Stadium Indra Mulia. So yang mana kita ada tawaran-tawaran menarik, pelbagai aktiviti menarik yang akan dibawakan oleh SOX dan Perak FC. Dan pada 16 dan 17, saya sendiri dan juga tim akan berada di dalam Stadium Indra Mulia untuk mempromosikan jawatan kosong yang saya maklumkan tadi. So kita ada 3 jawatan kosong. Kita kali ni kita nak open dekat orang Perak lah. Rasai nikmat bekerja dengan One SOX. Dan selain daripada 3 jawatan kosong yang saya maklumkan tadi, kita juga akan menawarkan 1,000 1,000 kekosongan dealer untuk menjadi rakan niaga One SOX. Apa yang anda perlu buat, datang dekat dalam Stadium Indra Mulia, cari booth SOX, jumpa saya ke ataupun jumpa tim saya dan bawa RM40 je. RM40. Kalau pandai cakap, kita boleh bagi free. Tapi standby RM40. Kena tak pandai cakap, kena bayar RM40 lah. Tak, gurau je. So dekat situ kita akan offer kepada anda jawatan kosong tadi tu. Kita akan bawa surat dan sebagainya. Kita kena isi form dan kita akan panggil interview lah lepas tu. Dan kalau insyaAllah kita boleh book juga, kita buat interview dekat situ terus pun kita akan buat juga. Dan untuk kekosongan 1,000 dealer tadi, tak perlu interview apa benda. Dia datang beritahu saya berminat nak jadi dealer, kita punya tim akan bantu dekat situ. So kepada warga Perak, warga Ipoh, kepada pihak pasar, Cik Hafiz, saya ucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan. Dan saya harapkan, sangat harap kali ini program Carnival Anak Muda dan juga Carnival Kejayaan kali ini akan menjadi antara yang terbaik dekat negeri Perak yang pernah kita jalankan. Sama-sama kita bangunkan negeri Perak ni sama-sama. Ya, baik. Terima kasih. Baik, untuk para pendengar di luar sana, jangan ketinggalan untuk menjadi sebahagian daripada XOX. Baik, okey, jadi saya rasa setakat ini saja perkongsian borak santai kita sempena Carnival Kejayaan ni bersama dengan wakil daripada syarikat One SOX. Jadi terima kasih saya ucapkan banyak-banyak kepada Cik Azizul kerana sudi bersama kami untuk hari ini. Dan untuk anda di luar sana,
sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa, jangan ketinggalan untuk mengikuti pergi ke Karnival Kejaya dan TVET bersempena dengan Karnival Anak Muda Kamu pada 16 dan 17 September ini bertempat di Stadium Indra Mulia, Perak. Mulai dari 16 hingga ke 17 dan dari 9 pagi sehingga ke pukul 5 petang. Jadi jumpa anda di sana, jumpa dan hingga jumpa lagi. Dan jangan lupa sebentar saja lagi pada pukul 3 kita ada satu lagi sesi. Jika 2 sesi sebelum ini online, kali ini secara fizikal. Jadi jumpa anda sebentar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.